Selamat datang ke Berita 101, saluran yang membawakan info bantuan kerajaan, isu semasa dan perkembangan penting yang perlu anda tahu. Semalam, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan kenyataan rasmi berbentuk memo berkaitan bayaran STR 2026 fasa pertama yang dijadualkan mula dibayar pada Selasa 20 Januari 2026. Walaupun tarikh ini telah diketahui lebih awal, memo rasmi tersebut memperincikan beberapa perkara penting yang kini menjadi perhatian ramai, khususnya di media sosial. Antara perkara yang sedang tular ketika ini ialah peringatan daripada pihak kerajaan agar pemohon tidak memberikan maklumat palsu, tidak tepat atau mengelirukan semasa permohonan dan kemaskini STR. Ini kerana kerajaan berhak menarik balik kelulusan STR 2026 termasuk bayaran yang telah diterima sekiranya didapati berlaku ketidakpatuhan atau maklumat tidak benar. Menurut petikan dalam memo tersebut, kelayakan STR adalah berdasarkan had pendapatan yang ditetapkan dan selaras dengan amalan terbaik pelaksanaan bantuan sosial. Setiap permohonan akan melalui proses semakan dan verifikasi bersama pelbagai agensi kerajaan. Bagi permohonan baharu, semakan dibuat bagi mengesahkan kelayakan, manakala bagi penerima sedia ada, semakan berkala akan dilakukan setiap suku tahun. Semakan ini merangkumi pemilikan kediaman, kenderaan, perniagaan, status pekerjaan serta maklumat menetap atau bekerja di luar negara. Semua pemohon bertanggungjawab memastikan maklumat yang diberikan adalah tepat dan benar. Jika didapati wujud maklumat palsu, tindakan undang-undang boleh diambil dan kerajaan berhak menarik balik mana-mana bantuan yang telah diluluskan. Perkara ini menjelaskan mengapa kelulusan STR tidak bersifat automatik untuk semua fasa. Kelulusan bagi fasa pertama tidak menjamin kelulusan bagi fasa seterusnya. Sekiranya terdapat perubahan ketara seperti pembelian aset baharu, rumah tambahan atau kenderaan yang dikesan melalui agensi berkaitan, status kelulusan boleh terjejas untuk fasa kedua dan seterusnya. Untuk tahun 2026, semakan ini dilihat lebih ketat dan menyeluruh dan ini turut menjelaskan mengapa terdapat sebahagian pemohon yang tidak diluluskan bagi fasa pertama walaupun sebelum ini pernah menerima STR. Penilaian dibuat berdasarkan keseluruhan aset dan pendapatan isi rumah yang direkodkan. Namun begitu, orang ramai tidak perlu panik sekiranya pendapatan isi rumah berada di bawah RM5,000, tidak memiliki lebih daripada satu rumah, tidak mempunyai kenderaan mewah dan tidak menjalankan perniagaan berpendapatan tinggi. Sekiranya syarat dipatuhi dan maklumat diberikan dengan jujur, kelulusan akan dipertimbangkan sewajarnya. Untuk makluman, bayaran fasa pertama STR 2026 hanya melibatkan dua kategori, iaitu kategori isi rumah dan warga emas tanpa pasangan. Bagi kategori bujang, tiada bayaran STR, sebaliknya mereka menerima SARA secara bulanan sebagai bantuan gantian. Bagi kategori isi rumah berpendapatan RM2,500 dan ke bawah, bayaran adalah antara RM200 hingga RM500 bergantung kepada bilangan tanggungan. Manakala bagi isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM5,000, bayaran adalah antara RM100 hingga RM200 juga berdasarkan bilangan tanggungan yang direkodkan. Satu perkara penting yang perlu difahami ialah perubahan kategori kelulusan. Ada penerima yang sebelum ini berada dalam kategori pendapatan bawah RM2,500, tetapi untuk 2026 dikategorikan sebagai M40. Ini kerana Lembaga Hasil Dalam Negeri menilai jumlah pendapatan kasar isi rumah termasuk pendapatan pasangan dan dalam sesetengah kes pendapatan anak yang tinggal serumah serta bekerja. Untuk tahun 2026, sistem semakan pendapatan antara agensi adalah lebih bersepadu dan teliti, menyebabkan lebih banyak maklumat dapat dikesan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulannya, kemaskini maklumat STR perlu dibuat dengan penuh tanggungjawab. Pastikan setiap maklumat yang diisi adalah tepat bagi mengelakkan kelulusan ditarik balik pada fasa seterusnya. Teruskan bersama Berita 101 untuk perkembangan terkini bantuan kerajaan dan maklumat sahih yang telah disahkan.